Hello, Assalamualaikum semua. Aku nak cerita kat korang tentang laut hari ni. Tak tahu pasal apa. Kamera aku ni bila ambil gambar laut mesti putih je. Aku tak faham je. Aku pun tak faham kenapa bila ambil gambar laut je mesti putih. Selamat pagi semua. Selamat pagi yang menonton live aku pagi ni dari Pantai Kijal, Pantai Penunjuk Kijal. So, aku nak tunjukkan itu ada pulau ada apa, batu, dipanggil Pulau Batu Syawak. Bukan Pulau Batu je. Kat sini ada yang meninggal itu hari. Kawan aku 2 orang, arwah 2 orang cikgu meninggal kat sini dulu. Dia berenang kat situ dan jadi tiba-tiba air pasang dan banjir, lemas lah 2 orang kat situ. Sedangkan dia orang dah biasa dah. Dia orang dah biasa berenang di situ. Aku kena beli kamera bagus lah, cerita nampak gayanya. Okay, so apa yang aku nak cerita hari ni ialah, okay, Abdul Halim semua, okay semua, selamat pagi. Awal. Aku pergi beli sarapan pagi tadi, baru kejap tadi, cerita dia. Gambar aku ni sengit ke, macam mana melintang ke, tegak ke, aku pun tak tahu. Sorry to say lah, sebab telefon aku ni jadi bengong pagi ni. Dia tak boleh nak nak ubah sebagainya. Aku jadi pasal aku tengok korang punya tulisan ni, selamat pagi. Aku pasal tengok sengit sebab aku ada masalah sedikit orientation untuk tu. Okey, kita nak cerita pasal apa sebenarnya kerajaan kita yang buat sekarang ni kan. Apa strategi kerajaan kita dalam keadaan COVID-19 ni kan. Kalau kau tengok kan kita sebenarnya bermasalah tau. Sebenarnya bukan rakyat bermasalah. Rakyat tak ada bermasalah. Rakyat patuh undang-undang. Rakyat ikut SOP semua ni. Masalahnya kerajaan punya polisi. Terang betul. Kerajaan Malaysia punya polisi tidak menunjukkan satu idea yang bagus untuk menangani masalah COVID-19 ni, cerita dia. Kan? Tu ada brother tu nak pergi ke laut tu. Ada brother tu nak pergi ke laut. Dia nak mancing. Dia dengan wife dia tu nampak pakai life jacket bagus tu. Macam itulah cara betul. Kau kalau nak pergi nak ke laut kan, kau nak ke laut pakailah life jacket, itu dia. So aku bawa kau orang jalan sampai situ. Sorry aku tak pakai gimbal lagi. Landscape, okey, landscape baguslah. Nampak brother tu dia pergi ke tengah laut nak pergi mancing. Nampak air tenang sedikit, bolehlah pergi mancing. Best pagi-pagi ni. Dia ada motor sikit, ada enjin, bolehlah sat lagi mancing sedap lah. Kepada yang dah lama tak ke laut, ni pantai dengan air laut kat korang kan. Aku tahu korang rindu kat laut. Aku tahu korang rindu kat air laut kan. Air laut yang jernih, air laut yang bersih ni. Aku tahu korang semua rindu. Tak apa, lepas PKP insya-Allah korang boleh pergi mandi laut balik. Jadi aku tahu korang semua tu kan. Tak apa. Kita jaga kita akan pastikan kita boleh buat COVID-19 ni, selesaikan COVID-19 ni, kita dia. Kan? Cuma kita harapkan kerajaan kita dapat buat sesuatu, dapat tangani sesuatu kan. Tak payah nak tipu-tipu rakyat lah dengan nilai, dengan nisbah bilangan sakit lah, bilangan tak payahlah cerita dia tu. Stop lah benda-benda tu, please lah, cerita dia kan. Kerajaan kita tolong lah, cerita dia. Tak payahlah politiki yang pelik-pelik tu semata-mata nak pegang kuasa, nak sebagainya, tak payahlah kan. Kalau kau tak boleh nak handle COVID-19, pas dekat orang lain. Itu dia. Tak ada masalah. Kita no hard feeling punya. Sebab sekarang ni yang penting adalah negara kita. Itu the first thing. Negara kita penting. Rakyat kita penting. Betul tak?
Pemimpin politik boleh tukar-tukar bila masa. Kalau nanti kau menang PRU 15 naiklah balik. Cerita dia. Kan sekarang ni kita nak settlekan masalahnya tu. Ni dulu. Tak? Kita settlekan masalah ni. Aku nak baca tulisan korang ni, dia melentang sikit lah. Aku jadi pening. Jadi situ yang kita mahukan. Kalau aku tak tahu kau boleh nampak tidak ke, tapi terang sangat tu. Telefon aku ni ada masalah sedikit dengan apa ni? Dengan ni kepada siapa-siapa yang nak rindukan laut, itulah air laut, itu dia. Kan? Aku tak ada masalah hari-hari boleh main di laut, itu dia. Kalau nak mandi laut lah, itu dia. Air yang jernih. Sini laut, Pantai Timur. Memang Pantai Timur memang jernih lah, itu dia. Okey, balik pada cerita tadi tentang yang COVID-19 tadi. Kan? Rakyat bersedia untuk mengubah sesuatu. Rakyat tak kisah pun. Aku dah baca dah manifesto yang misi rakyat 77 hari tu. Aku dah baca dah. PDF semalam. Aku baca dalam lebih kurang dalam, aku rasa dalam 10 minit kot. 10-15 minit macam tu je aku baca. Aku boleh faham. Tapi ada beberapa kekangan yang kat situ. Kekangan dari segi undang-undang lah. Perlembagaan dan undang-undang. Yes. Kita sekarang ni masalah dia, walaupun kita ada darurat, walaupun kita ada raja kita tak ada absolute powers dalam perlembagaan. Dia tak ada. Sebab itu ada peruntukan-peruntukan tertentu yang menyebabkan bahawa misi rakyat 77 hari itu yang aku nak komen sedikit ialah dia tak boleh nak buat sudah sepenuh-penuhnya. Walaupun memang ada tujuan arah situ dan nampak macam boleh didasarkan kepada benda tu, tapi tidak boleh. Kan? Ada kekangan di situ. Tapi tak apa. Itu aku tak nak, aku akan ulas kemudian, bukan masa ni. Cuma yang ini aku nak bagi live ni cuma nak bagi tahu korang bahawa kita rakyat Malaysia ni bersedia untuk mengubah. Kita bersedia untuk menjadikan negara kita kembali kepada balik asal balik. Kan? Betul kan? Wow, buat. Kan? Kita nak rakyat kita jadi balik kepada keadaan yang dulu balik, cerita dia. Tapi adakah kerajaan kita bersedia sebenarnya? Kan? Betul tak? Terima kasih pada watching. Selamat pagi semuanya. Abu Isyad, Huzaifah. Aku memang telling sikit ni. Cerita dia aku pening sikit ni. Aku macam mana ni? Ada muka lah orang KL dengan Selangor tak dapat laut. Tak, ni siapa yang dapat dengan laut, dekat dengan laut yang boleh nampak lah cerita dia. Nampak tak bot-bot pelayan tu. Depa menangkap ikan semalam sebagainya, kan. Tak, aku nak bercerita sebenarnya kan, kita rakyat Malaysia dah terkepung lama, terkurung lama. Kita dah tertekan, hidup kita tertekan, hidup kita macam stres lah. Aku cakap, that's why lah kalau di tengah-tengah tempat orang sanggup bunuh diri sebagainya. Kan? Aku tak suka lah benda-benda ni berlaku. Kita rakyat Malaysia bagus. Kita rakyat Malaysia, aku nak beritahu kau satu je. Rakyat Malaysia adalah rakyat yang paling patuh undang-undang. Tak ada memberontak macam negara lain. Tapi pemimpin politik kita macam celaka. Aku cakap terang-terang lah, macam celaka. Jadi cerita dia, apa lagi perkataan yang aku boleh sesuaikan untuk pemimpin politik Malaysia? Tak kisahlah mana-mana parti pun. Aku tak spesifik pada siapa-siapa pun cerita dia. Tapi memang kau macam celaka lah cerita dia. Kan? Aku tak ada pro mana-mana lah cerita dia. Kan? Sebab you know to say, cerita dia, dalam keadaan sekarang pun masing-masing nak menegang kuasa atau sebagainya, duk fikirkan tembolok masing-masing seperti tak. Sekarang ni cara kita nak betulkan tu. Yang atuk saka dengan perangai dia, cerita dia. Engkau yang buat masalah, lepas tu kau nak nak jadi hero membetulkan masalah. Pergi mampuslah kau, cerita dia. Sekarang ni kita perlukan sesuatu. Kita perlu rakyat perlu satu. Aku rasa kita dah tak perlukan pemimpin-pemimpin ni sebenarnya, cerita dia. Umban semua kita gantikan dengan satu sistem di mana tak ada pemimpin pun. Bukanlah kata tu aku dah jadi fed up pun tak, cerita dia. Sebab bodoh. Kan, pemimpin yang ada bodoh sangat, kata. Tu tuang presiden tu dekat Marang. Jauh sikit, aku tak boleh cross sampai ke sana. Aku dekat Kijal je sini. Pantai ni, Pantai Kijal. Korang dengar bunyi air. Kan, korang dengar bunyi laut. Oh, best, bos. Teruja, bos. Kan. Terbakar, bos. Bagi siapa-siapa yang ni. Aku dah lama tak buat live ni, cerita dia. Tapi hari ni, pagi ni aku nak buat live sekejap, cerita dia. Kan. Tapi apa nak cerita, aku nak cerita ialah, itulah kita dah tertekan lah rakyat kita. Kita kena buat satu perubahan. Macam tadilah aku cakap tadi, aku dah baca dah misi rakyat 77 hari tu, cerita dia. Kan? Sampai budak tu kena tahan dengan tu. Budak tu kena tahan, aku tahu sebabnya. Simple je cerita dia. Berdasarkan nota yang dibagi, PDF yang dibagi, katanya malam ni nak buat live sebagainya.
nota tu ada elemen-elemen hasutan cerita dia. Jadi polis kena siasat. Itu sajalah cerita dia. Kan? Sama ada dia menghasut atau tidak tu, itu cerita lain, cerita dia. Tapi dia ada elemen-elemen hasutan. Jadi memang sebagai anggota polis memang setelah dapat apa ni laporan, dia memang akan buat siasatan. Sama ada bersalah tak salah tu isu lain cerita dia. Itu isu lain. Ui, makin ganas air ni. Menurunkan aku. Masalahnya aku pas kalau nak mandi ni kena buka lah. Spender tak bawa kot. Sial. Takkan mandi bogel. Itu dia. Aduh, mampu itu dia. Tapi menarik lah. Lama dah tak mandi laut. Itu dia. Semenjak PKP ni aku tak mandi laut. Itu dia. Okey. Kan? Jadi kita cerita balik tentang misi rakyat 77 hari tu kan. Misi rakyat 77 hari tu cerita dia. Kan? Adakah sesuatu yang bagus? Betul, dia orang kata nak bagi kuasa ke Agong menentukan semua sekali, semua orang follow the rules sebagainya, follow satu step. Betul. Aku setuju di satu segi, tapi dari satu segi ialah ada kekangan dari situ. Dari segi Agong punya kuasa. Agong tak ada absolute kuasa dalam Malaysia sebab kita adalah raja berperlembagaan. Kan? Kita tak ada absolute monarch kita ada raja perlembagaan. Jadi bila raja perlembagaan, raja tu sendiri kena mengikut perlembagaan tu sendiri. Mengikut undang-undang seperti mana apa yang termaktub dalam perlembagaan lah cerita dia. Ada banyak fasal-fasal yang kita boleh baca dalam perlembagaan. Jadi cerita dia, jadi sebelum nak bagi cadangan-cadangan tu, you kena semak dulu apa benda yang boleh, apa benda yang tak boleh buat cerita dia. Jadi dia kena, kalau kita perlu, sebab sekarang ni kita tak letak dalam full time anggaran tu. Kita letak dalam PKP cerita dia. Memang darurat tapi kita belum full anggaran. Kalau full anggaran mungkin cerita dia. Tapi dalam keadaan sekarang walaupun macam mana pun cerita dia, aku rasa dia kurang sesuai lah. Kan? Betul. Ada peruntukan yang apa poin-poin dalam misi rakyat 77 hari tu bagus. Contohnya kita kontrol rakyat sebagainya. Tapi benda tu boleh berlaku di kawasan bandar cerita dia. Di kawasan kampung, okey, bandar, Felda, Felkra, okey fine. Tapi di kawasan kampung yang penduduknya jauh satu-satu kan cerita dia. Macam mana cerita dia? Buka helmet. Yalah, aku helmet berat bawah cerita dia. Sama juga aku pakai topeng juga, aku takkan buka topeng cerita dia. Apa tu? Kena beradaptasi, betul, beradaptasi, betul. Kan? Tapi macam cakap lah, kita macam mana cakap? Kalau kita nak buat sesuatu tu, kalau kita nak ikut peruntukan yang ada cerita dia, kan? Tentang apa COVID tu cerita dia, misi rakyat 77 hari tu. Betul, kita beradaptasi, buat perubahan sebagainya, tapi kita kena tahu lingkungan apa yang kita boleh buat dari segi undang-undang untuk apa yang kita tengok kan cerita dia. Jadi soalan yang sekarang ni kita tengok kan, kalaulah kita buat secara macam itu kan, kerana ada komuniti kelompok lah, koloni lah sebagainya. Macam aku cakap tadi lah kan, di bandar mungkin, di Felda, Felkra, tapi di kawasan-kawasan lain, kawasan-kawasan yang tidak ada benda-benda tu, yang rumahnya jauh antara satu sama lain, how do kita nak buat? Ni aku nak bakar korang ni, bakarkan korang ni. Ni laut gitu kan. Ini laut. Biasalah. Di tempat zon nelayan nampak sampan orang letak tepi-tepi je. Kalau rasa nak naik boleh pinjam sekejap. Aku nak duduk sekejap. Boleh duduk Allahu Akbar. Boleh duduk rupanya. Okey, jadi balik pada cerita tadi lah kan. Cerita dia. Dah lama tak buat live ni macam ni. Mak kau. Okey. Jadi berat juga kepala tu. Patutlah aku rasa. Aku ada pernah buat satu joke dululah. Joke di mana ada satu brother ni, dia datang masjid. Dia kan kawan-kawan pergi masjid dia. Pada habis semayang dia tu, dia dah ada wuduk dah sekarang. Dia tu masuk masjid terus semayang gitu dia. Kemudian masa dia nak sujud tu, dia rasa berat kepala dia. Takut ada orang duduk lah. Tapi apa-apa sudahlah dia semayang. Rupanya helmet dia tak buka gitu dia. Kan? Aku tak tahu joke tu boleh jadi ke tak boleh jadi. Selamat pagi Michael. Kan? Cantik view memanglah Pantai Kijah bos. Pantai dia 5 km bawah panjang pantai. Kalau nak buat apa ni night run memang biasa cerita dia. Lari waktu malam kan.
tanpa kasut dia masuk, atau boleh pakai kasut juga tapi bogel cerita dia. Aku kadang nak buat macam itulah. Nak buat pertandingan antarabangsa tu tak? Pertandingan antarabangsa lari malam bogel 5 km. Aku rasa mungkin ramai rakyat, ramai orang masuk kot cerita dia. Kan? Pertandingan larian malam tepi pantai bogel. Terbuka. Mungkin ramai kot. Dah makan belum? Tak, aku tadi baru beli nasi dagang cerita dia. Baru nasi dagang. Weh, bogel tak apa mas. Encik Adam, ini kawasan kau, kampung kau cerita dia. Kalau buat ni sepanjang-panjang pantai ni kan, kau bayangkan kalau lari kan sepanjang-panjang pantai ni 3 km ni, 5 km ni panjang ni kan. Lari buat tournament antarabangsa kan. Larian malam larian waktu malam, larian pantai waktu malam bogel cerita dia. Terbuka. Lelaki dan perempuan bebas cerita dia. Walah, aku jamin industri pelancongan di sini memang menjadilah cerita dia. Memang ramai yang datang ya join. Aku dah lama terfikir tau. Kalau buat macam tu kan memang terbaik lah cerita dia. Dia 5 km ni larian pantai. Lepas tu ada jalan tau. Jalan dari belakang tu dalam 5 km juga. Itu naik basikal pula 5 km. Dia lari satu hala, naik lari bogel, naik basikal bogel 5 km patah balik. Aku rasa barulah jadi cerita dia. Tak, ini just cakap je lawak air kan cerita dia. Kan, tapi tak, balik pada cerita asal dia lah. Kita cerita tentang COVID, kita cerita tentang politik Malaysia yang mengarut ni, hancau-hancau ni cerita dia, kerajaan yang ada sekarang ni. Dari satu segi kerajaan memang tak ada mandat lah. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin memang tak ada mandat. Mahidin tak kisahlah apa nama dia, cerita dia. Kan, dia tak ada mandat sekarang ni. Kalau ikutkan dia memang dah fail cerita dia. Tapi yalah, benda tu kena dibuktikan dalam Dewan kita, Dewan Parlimen. Kita tengok dia sama ada dia boleh membuktikan bahawa dia betul-betul ada cukup mandat di Parlimen nanti, kan? Walaun nak buat demo ke? Walaun siap tengok. Bukan dia tak, Walaun tak join. Pertandingan larian pantai bogel tu cerita dia. Walaun tak join, tapi dia orang tengok. Dia orang siap buat recorded video sekali. Cikgu Ali. Aduh. Cerita dia. Aku seronok duduk sini lah cerita dia. Satu sebabnya aku ada 4-5 pantai yang berdekatan dengan rumah aku. Tak sampai pun 5 minit, 3 minit tak sampai daripada rumah aku. Aku boleh mancing, aku boleh sebagainya. Itu satulah. Tapi dekat sini tak adalah nak kata makan. Okey, aku bagi tahu kau. Kalau orang kata duduk pantai timur, aku duduk dekat Kemaman. Okey, aku duduk kat Kemaman. Kemaman punya harga barang makan, kalau kau nak makan kat sini, lagi mahal daripada KL bos, cerita dia. Ni cerita dia, dekat Kemaman kira orang kaya, cerita dia. Dia orang kata orang kerja oil and gas, minyak, cerita dia. Jadi kalau nak duduk memang kos tinggi lah. Sewa rumah macam lebih kurang macam KL. Lepas itu kos makan kalau kau pergi keluar tu 50 tu simpan je lah, cerita dia. Kan? Kalau setakat nak makan pagi 50 tu tak cukup. Kau kena lebih lagi, cerita dia. Betul tak? Aku cerita kau makan pagi dengan 3 orang anak, 2 lelaki bini. Memang habis 50, lebih daripada 50, cerita dia. Kan? Jadi memang ikan fresh ni, memang betul ikan fresh memang yatim. Kan? Jadi apa yang aku nampak cerita dia, duduk di Kemaman memang kuat tinggi. Tapi kalau kau nak murah, duduk kat macam Marang, gitu dia. Marang, anything daripada Ketih ke bawah sampai ke Kemaman memang mahal, gitu dia. Kalau kau nak duduk atas-atas lagi, ya, cerita dia. Kuala Terengganu murah, gitu dia. Kan? Kuala Terengganu murah daripada Kemaman. Kau bayangkan cerita dia. Kan? Tak tahu, Kemaman ni dia kira kaya jugalah. Siapa yang duduk sini memang kira kaya lah, cerita dia. Kan? Dia tengok orang jogging. Aku tak jogging lah. Lutut tak apa elok lah, cerita dia. Dah tua dah, dia punya gel dalam lutut dah kurang lah, cerita dia. Yalah, dulu buat exercise tahap dewa punya, terjun segala-galanya. Kan? Tapi bila bercerita tentang bila cerita tentang Kerjaya, aku rasa malas nak up dalam video lah, cerita dia. Tapi macam mana, dalam masa aku dah jual aku punya kayak untuk mancing, aku dah jual. Set mancing aku dah jual.
PKP ni punya pasal habis segala-gala harta aku jual untuk survive. Cerita dia. Tak tahulah, akan datang nanti mungkin lah aku cuba recovery balik lah, cerita dia. Cuma harap kerajaan kita dapat buat satu lah, cerita. Janganlah tunggu jadi bodoh lah sebagainya. Simple je. Kalau tak boleh nak handle, bagi kat orang lain, kan? Letak jawatan, bagi kat orang lain handle, kan? Catuk saka dia kata nak adik, cerita dia. Sorry to say lah, aku bukan apa, cerita dia. Kita dah bagi peluang, kan? Kau lepaskan peluang, lepas tu kau buat macam-macam. Kau yang menjadikan negara kita jadi pening kepala, kan? Negara kita jadi masalah start daripada zaman kau, cerita dia. Macam Haji Adi pula satu hal, tak habis-habis dengan kepeningan, cerita dia. Sorry to say lah, cerita dia, kan? Engkau kalau nak pening sendiri-sendiri, jangan sabit ke orang lain, cerita dia, kan? Memang pantai Terengganu, pantai dia air dia bersih, cerita dia, kan? Aku kalau nak pergi snorkeling, kan, daripada tak jauh pun, situ je pun boleh dekat je, ya. Set snorkeling adalah, cerita dia, kan? Kalau nak pergi snorkeling lah. Tapi aku tahu hari ni hari Sabtu, kan? Hari ni hari Sabtu, korang banyak cuti, ada yang kerja, cerita dia, masih kerja, work from home dan sebagainya. Tapi aku cuma nak membakar korang lah dengan suasana laut, air, bunyi laut tu, air laut tu. Best, bye, best. Okey lah, Yan, cerita dia. Cukuplah tu aku live hari ni. Harapnya kita semua dapat jaga kesihatan, dapat selamat daripada COVID ni. Oh, aku lupa nak cerita. Aku belum cucuk lagi. Aku tengah tunggu cucuk vaksin apa ni, Sputnik V. Memanglah aku dah daftar dalam My Sejahtera, tapi aku tunggu Sputnik V, cerita dia. Aku cakap kalau tak ada Sputnik V, aku tolak dululah. Aku nak cari kemudian, sebab aku lebih percaya aku lebih percaya Sputnik V. Okey, ini Pantai Kijal, bos. Pantai Kijal. Pantai penunjuk dekat Kijal, Kemaman, cerita dia. Ni zon aku lah, kawasan jajahan takluk aku, cerita dia. Kan? Walaun yang mana kat sini ni, mana berani nak usik aku, cerita dia. Katok baru tahu. Aduh. Best tak? Oh, inilah pantai. Inilah, bos. Inilah. Jadi kepada siapa yang rindu laut tu, rindu dekat suasana laut, air laut, ombak sebagainya, jangan jealous lah, cerita dia. Korang jangan jealous, kan? Jangan jealous sangat, cerita dia. Nampak dekat batu tu ada orang panjat batu tu nak pergi ke laut dan sebagainya. Okey, aku pusing balik. Ini view pantai biasalah, dengan sampah tu biasa, standard pantai Malaysia. Kalau kau nak pergi pantai, pergilah pantai negara lain, cerita dia. Kayu ni, cerita dia, kayu ni gunanya untuk letak bot, supaya bot tak sandai atas apa ni. Nanti bila dia orang ditolak, tarik kan, masuk dalam laut, cerita dia. Ini untuk tolak bot naik lah, cerita dia. Kayu ni guna dia. Kita panggil orang Melayu Terengganu panggil slider, cerita dia. Orang Melayu Terengganu lah, cerita dia. Dia panggil slider benda ni, kan? Tapi kalau dekat bahasa Inggeris dia sebut kayu apa ni, kayu penolak aja, cerita dia. Tapi dalam bahasa Melayu Terengganu dia panggil slider, kan? Jadi cerita dia macam ni. Ombak makin ganas. Oh, lupa. Dulu tiap-tiap tahun kita ada event bilabong dekat sini. Orang main apa ni? Orang main surfing kat sini. Adik kalau rasa nak datang Terengganu, okey, kalau PKP settle nanti selesai semua tahun depan, katalah bulan 4 sampai bulan 6 adalah musim mencandak sotong, marilah datang Terengganu. Jom kita mencandak sotong, kan? Patuh syariah. Mencandak sotong patuh syariah. Nantilah aku ajak korang datang sini. Macam mana nak pilih vaksin? Dalam perlembagaan mengatakan kita berhak untuk memilih ubat-ubat yang kita nak, cerita dia. Jadi bolehlah kot. Dia buat degil lah, cerita dia. Memang tak. Jadi cerita dia, pantai terakhir sebelah sini tak ada. Belah yang dekat yang apa ni, yang Al-Safina tu, kan? Yang dekat belah Al-Safina tu, dekat dengan yang dia punya pondok dulu, yang tempat lawa tu, habis dah hakis sebelah sana. Pondok tu dah tak ada, dah runtuh lah, cerita dia. Yang dekat dengan satelit telekom, apa, Celcom tu, punya pemancar satelit dia tu, kabel dasar laut dia tu. Oh, lupa nak cerita. Dekat sini ada kabel dasar laut, ada apa, satelit punya tapak, besar punya satelit besar, cerita dia.
Jadi okeylah, aku rasa aku nak tamatkan live ni. Aku nak bercerita tentang kemaman ni. Aku nak bercerita tentang this COVID-19. Aku nak ceritakan korang ada benda ni. Ini adalah dipanggil, kalau dalam bahasa Terengganu dipanggil cage, kan? Crab cage dipanggil dia, bahasa Terengganu. Tapi kalau bahasa di luar Terengganu, bahasa KL dipanggil perangkap, bubu dipanggil. Tapi kalau di Terengganu dipanggil crab cage dipanggil. Macam tadilah, kan? Macam tadi dipanggil dekat bahasa Terengganu dipanggil slider. Dekat bahasa KL dia panggil lain, tapi macam ini dipanggil crab cage dipanggil. Kan? Di bahasa Terengganu aja dia, kan. Dia bahasa Terengganu ni speaking London sikit punya style itu dia. Banyak upah. Okeylah. Aku rasa live macam tu, aku nak bawa motor ni. Aku nak ambil motor. Motor aku parking dekat situ. Kuda-kuda tua aku. So, kepada tu semua, bolehlah kot kita bersedia preparekan diri, kan, untuk COVID-19 ni. Berhati-hati, jaga diri, jaga keluarga, jaga semuanya. So, supaya dengan ini kita semua selamat. Oi, orang jogging. Ramainya. Banyaknya orang. Aku tak makan pagi lagi ni. Korang dah makan ke? Sarapan ke? Aku baru beli ni. Kan? Apa ni, nasi dagang. Lama tak makan brother tu punya nasi dagang. Antara nasi dagang yang sedap sini. Nampak ada pondok-pondok, boleh lepak, jaga SOP sarapan. Aduh, dah tua ni. Ini kuda tua aku. Okey tak kuda tua? Bolehlah. Motor lama je, motor buruk, motor lama. Bolehlah. Yang penting tak ada hutang. Itu yang penting sekali. No hutang. Okeylah Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton live aku ni yang tak seberapa ni. Semua macam aku cakap tadi dah, kita jaga kita buat sesuatu yang untuk kita perhatikan bahawa yang salah tu bukan rakyat. Kan? Rakyat tak ada salah dalam isu ni. Rakyat tak salah. Yang salah adalah orang politik. Memang celaka betul lah. Aku tak tahu nak kata lah situ dia. Kan? Jadi untuk pengetahuan, ini kuda tua aku. Bolehlah aku bawa motor ni ke mana-mana. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mantai Ganu, biasalah bos, itu dia. Aku masalah tau, aku kalau membaca sesuatu yang macam menegak macam ni kan, menentang macam tu kan. Kalau tulisan macam tu, aku terpaksa teling dengan kepala. Itu dari dulu lagi lah. Itu PL aku tak boleh nak betulkan benda tu. Situ dia. Pernah sekali lah aku bawa satu pesawat terbang lah dengan kawan lah, situ dia. Okay, aku tak ada lesen untuk bawa pesawat terbang, tapi aku boleh membawa pesawat terbang. Okey. Dengan skill yang ada, dengan knowledge yang ada, aku boleh bawa gitu. Tapi masalahnya bila nak tengok certain tulisan yang tertulis atau pada panel-panel tu, aku terpaksa teling kepala macam tu. Sampai kawan aku cakap, gila ke apa? Nak macam mana? Aku tak boleh membaca dalam keadaan benda tu menegak macam tu. Aku tak boleh baca macam tu. Kata dia tulis macam ni kan, tegak. Aku terpaksa teling dengan kepala untuk baca. Aku tu masalah dia. PNU kan, salam Malaysia. Okey. Tak, cerita dia tu masalah aku. Aku ingat lagi masa tu kita orang terbang dekat mana aku dengan kata silap aku yang itu dekat Timur Tengah rasanya. Rasanya kata silap lah. Ada 2-3 lah penerbangan yang aku ngepau bawa lah dengan kawan kan. Macam-macam jenis pesawat yang aku pernah bawa lah. Cerita dia, kalau kata pandai tak, boleh lah mengendalikannya. Setakat nak setakat basic terbang tu handle kan. Tapi antara yang paling happy aku bawa ialah mosquito lah.
helikopter Mosquito memang best itu dia. So single seater seorang dia bawa. Jadi terbang memang risiko tinggi aja dia. Tapi menarik itu dia. Kan, tapi walaupun lesen tak ada, haramnya bawa jahat sikit gitu dia. Turun KL lah, tunggu aku nak tunggu PKP selesai sebagainya. Boleh lah. Sekarang ni bajet tak ada lah bang. Bajet ciput lah bang. Survival sendiri aja dia. Aku bukanlah kata apa, aku pendapatan taklah banyak mana macam tu dia. Kan. Takat hidup segan mati tak mahu je tu dia. Ayat dia orang hidup segan mati tak mahu. Jadi berdasarkan apa-apa tu je tu dia. Ni ramai orang dah. Ni. Aku pun sibuk dah. Mesej rumput pun dah dekat. Okeylah. Assalamualaikum. Terima kasih bagi like, bagi komen sebagainya. Nantilah aku tengok korang punya komen satu-satu. Terima kasih. Wow, banyaknya klik dia. Okey, thank you. Kan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku doakan korang semua selamat, korang semua berjaya hidup di dunia dan di akhirat. Korang semua dimurahkan rezeki oleh Allah Taala, korang semua diberikan kesihatan oleh Allah Taala, korang semua diberikan keberjayaan sekeluarga oleh Allah Taala. Kita semua dan dimasukkan dalam syurga oleh Allah Taala. Kan? Buat baik dimasukkan syurga. Itu je. Tak kiralah kau siapa sekalipun, kau buat baik kau masuk syurga insya-Allah. Kita kena yakin Allah tu Maha Pengampun, Allah tu Maha Penyayang, Allah tu Maha Mengasihani. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.